الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Yahya qala akhbaratni Amrah qalat sami'tu Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma jaa an-nabi sallallahu alaihi wasallam Qatl ibn Harithah wa Ja'far wa ibn Rawaha jalasa yu'rafu fihi al-huzn wa ana anzuru min sa'ir al-bab shaq al-bab فأتاه رجل فقال إن نساء جعفر وذكر بكاءهن فأمره أن ينهاهن فذهب ثم أتاه الثانية لم يطعنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنهاهن فأتاه الثالثة قال والله غلبننا يا رسول الله فزعمت أنه قال فأحثوا في أفواههن التراب فقلت أرغم الله أنفك لم تعمل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء أو كما قال. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Yahya, kata dia, telah cerita kepada aku oleh Amrah. Dua-dua ni tuan-tuan tabi'in. Yahya pun bukan sahabat Nabi, dia daripada kalangan tabi'in, orang yang tak dan jumpa Nabi, cuma dan jumpa sahabat Nabi. Yahya kata satu orang perempuan nama dia Amrah cerita dekat dia. Amrah ni pun bukan sahabat, dia pun tabi'in juga. Amrah dengar daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini bukan sahaja sahabat, tapi dia isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Amrah, sami'tu Aisyah radhiyallahu anha qala. Amrah kata, aku dengar Aisyah radhiyallahu anha cerita dekat aku. Kata Sayyidatina Aisyah, لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس. Aisyah kata apabila mai kepada Nabi, apabila datang kepada Nabi cerita tentang terbunuhnya tiga orang sahabat, iaitu yang pertama Ibnu Harithah, yang kedua Ja'far. Ja'far ni saudara Sayyidina Ali, anak kepada Abu Talib, dan juga Ibnu Rawaha, Abdullah bin Rawaha. Tiga-tiga orang ini sahabat baik Nabi, bahkan orang kuat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan mereka ni terbunuh di dalam perang Mu'tah. Jadi satu perang, nama perang tu Mu'tah. Bila mati 3 orang sahabat yang juga orang kuat Nabi ni, berita kematian mereka ni orang pihabak dekat Nabi. Nabi SAW bila dengar berita orang kuat dia, sahabat baik dia mati di dalam perang, jalasa, Nabi terus terduduk. Yu'rafu fihi al-huzn. Aisyah kata daripada muka Nabi, semua orang pun dapat tahu Nabi sedih. Nabi tak teriak, Nabi tak menangis, tapi daripada muka Nabi, daripada air muka Nabi itu, orang tahu Nabi dalam keadaan huzun, dalam keadaan sedih sangat. Wa ana anzuru min qa'iril bab syaqqil bab. Aisyah kata masa tu aku duduk di rumah, aku duduk di balik pintu rumah Nabi dengan masjid Nabi. Duduk nampak lah, kalau kita pergi Madinah hari ni, rumah Nabi tu tempat kubur Nabi lah ni, itu rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian masjid kawasan Raudah. Jadi duduk daripada dalam rumah Aisyah ni memang boleh nampak lah Nabi duduk di masjid. Aisyah cerita balik benda ni. Aisyah kata aku duduk di rumah, aku duduk balik pintu. Daripada balik pintu aku nampak Nabi SAW bila orang mai bagi tahu dekat Nabi kata 3 orang sahabat ni terbunuh di dalam perang, aku dapat nampak muka Nabi. Nabi ni huzun, Nabi ni sedih sangat nampak. Fa'atahu rajul faqala inna nisa'a Ja'far wa zakara buka'ahunna. Dalam pada Nabi duduk sedih kerana baru dapat berita 3 orang kuat dan 3 sahabat meninggal dalam perang ni. Dalam duduk sedih tu, mai satu orang lelaki jumpa Nabi. Mai dia ni beritahu dekat Nabi, kata adik-beradik dan isteri kepada Ja'far yang meninggal ni pada duduk teriak di rumah. Mai satu orang jumpa Nabi beritahu, ya Rasulullah, keluarga Ja'far yang terbunuh dalam perang tadi ni, apabila orang main habang dekat bini dia, habang dekat adik dia, habang dekat anak perempuan dia, bila mereka dengar saja berita, kata suami dia, kata pak dia, kata adik dia, kata abang dia, Ja'far ni mati, pakat teriak. Teriaknya keluarga Ja'far apabila dengar berita kematian Ja'far ni, dimaklumkan kepada Nabi SAW. Fa'amarahu an yanhahunna. Nabi kata dekat lelaki-lelaki yang main habaq ni, Nabi kata pi habaq dekat bini dia, dekat anak-anak perempuan dia yang duk teriak tu, pi habaq dekat depa, tak boleh teriak sampai bunyi suara macam tu, tak boleh. Pi tegah depa, pi larang depa, pi bagi tahu dekat depa, bila ada kematian tak boleh teriak sampai bunyi suara duk menjerit kriau, tak boleh macam tu, salah. Pi bagi tahu dekat depa macam tu, Nabi kata. Fazahaba, maka lelaki ni pun pergilah, dan Nabi suruh pergi bagi tahu dia pergi. Summa atahu tsaniyah, sak mai pula lelaki yang pergi ni duk sak mai pula jumpa Nabi. Lam yuta' lahu, dia mai bagi tahu dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, saya sudah pergi bagi tahu dekat depa, kata teriak ni tak boleh. Saya dah bagi tahu dekat depa, kata tidur menjerit, tidur melolong, tidur tak boleh. Nabi suruh bagi tahu kata benda ni tak boleh. Saya dah pergi bagi tahu dekat depa, lam yuta' lahu, tetapi nampak depa tak taat kepada apa yang aku bagi tahu. Maksudnya depa tak dengar cakap, depa teriak juga. Faqala Nabi SAW anhahunna. Bila mai habang, Nabi kata kat dia macam tu, Nabi kata tolong pergi jumpa mereka, pergi larang mereka, jangan teriak macam tu, tak boleh, Nabi kata. Dua kali lah. Fa'atahu tsalitsah, dia ni pergi mai pula kali ketiga jumpa Nabi ni, laki-laki tadi ni. Qala wallahi ghalabnana ya Rasulullah. Dia pergi kali ketiga, patah balik mai jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, tak boleh, tak payah buat. Dia kata, mereka tak dengar, saya pergi larang mereka tak dengar, mereka teriak juga. Faza'amtu annahu qala fa'ahtu fi afwahihinna turab.
Aisyah radhiyallahu anha, dia duduk daripada dalam rumah ni, di balik pintu ni, dia duduk tengok benda ni, dia duduk dengar Nabi kata apa, kawan tu kata apa, Nabi kata apa, laki-laki tu kata apa, dia duduk dengar. Maka Aisyah kata, faza'amtu, agak-agak aku, annahu qal, Nabi kata dekat laki-laki ni bila dia mai kali ketiga, Nabi kata dekat dia, fa'ahtu fi afwahihinna turab. Nabi kata payah sangat, hang pergi ambil pasir, lempar pergi, tabuk pergi ke mulut mereka. Nabi kata apa ni? Berapa kali nak bagi tahu? Dah teriak suruh dia habang, dah kata teriak ni salah. Dah habang teriak lagi. Mai bagi tahu pula kat Nabi. Nabi kata pergi larang depa 2 kali dah. Pergi larang mai habang, teriak lagi, tak mau nak dengar larangan. Mai kali yang ketiga, Nabi kata apa? Nabi kata pergi ambil pasir, perui pergi ke mulut depa. Aisyah kata faza'amtu, aku agak, Nabi kata macam tu dekat lelaki-lelaki yang mai duk mengadu kali ketiga. Lepas tu Aisyah keluar daripada rumah. Dia pun pergi jumpa lelaki-lelaki ni. Bila lelaki-lelaki ni nak keluar daripada masjid, lepas jumpa Nabi, faqultu, Aisyah kata dekat dia, arhamallahu anfak. Aisyah kata nak kena batal hidung hang sendiri. Aisyah kata kat dia, lam ta'mal ma amaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kata, awak hang tak boleh ke nak pergi tunaikan apa yang Nabi suruh? Nabi suruh hang pergi habang dekat depa, kata jangan teriak. Awak nak pergi habang banyak tu susah sangat ke? Aisyah kata. Apa ni? Aisyah kata, hang dah main mengadu dekat Nabi. Nabi dah kata dah. Hang main lagi. Sampai 3 kali main nak habang benda sama. Aisyah kata, apa benda ni hang ni? Lam ta'mal ma amaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kata, awak susah sangat ke nak pergi buat apa yang Nabi suruh? Nak pergi habang dekat keluarga dia ni, kata jangan duk teriak. Nak pergi habang tu susah sangat ke? Sampai nak kena ulang mai report, susah sangat ke nak pergi habang banyak tu? Aisyah ni kadang-kadang kita ambil timbalan, dia cengih pada kita. Kadang-kadang kita ni boleh duk cool lagi, boleh duk kontrol lagi, tapi orang kanan kita ni kadang-kadang dia nanti langkah tapi dia nanti jadi hang jebat. Nabi ni umai duk habang 3 kali boleh lagi, habis yang kali ketiga Nabi kata ambil pasir pergi ke mulut lah, tak mau nak mengerti bahasa. Takat tu aja. Aisyah lompat keluar mai. Aisyah kata apa? Aisyah kata, hang susah sangat kan nak pergi habang banyak tu. Nabi suruh habang kata jangan teriak. Banyak tu nak pergi habang kat depa susah sangat kan? Aisyah tanya. Walam takruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-ana. Aisyah kata, hang sengaja dah, hang saja kan nak bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ni letih dengar hang punya aduan ni. Hang main habang sekali, Nabi dah habang dah nak buat macam mana, hang main lagi. Hang saja kan nak buat bagi Nabi letih duduk dengar hang punya aduan ni. Sekali main tanya, Nabi dah bagi tahu cukuplah, berapa kali nak main tanya. Hang main tanya berapa kali pun Nabi akan kata macam tu juga. Hang tahu Nabi SAW dalam sedih. Nabi baru dapat berita 3 orang sahabat baik yang juga orang kuat dia, Ibnu Harithah, Ja'far dan juga Ibnu Rawahah. Ini 3 orang kanan Nabi. Nabi baru dapat berita orang kanan dia meninggal dunia. Nabi dalam keadaan sedih. Dalam Nabi duduk sedih, Tuhan main nak tambah lagi kesedihan Nabi. Mai beritahu satu benda, kemudian nak mai ulang benda yang sama, kemudian nak ulang lagi benda yang sama. Apa hang ni? Aisyah berkata macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ni dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama, Islam melarang bila berlaku kematian, hidup teriak melolong ini dilarang oleh agama, dan bab ni kita dah baca dalam kitab yang kita dah baca dah. Yang kedua, daripada hadis ni dapat kita faham bahawa sebagai orang Islam, sekali dengar apa Nabi kata, jangan berulang tanya 2-3 kali. Sekali kita dengar hadis Nabi, hadis yang sahih, kata benda ni boleh, kata benda ni tak boleh, tak sah tu buat nak tanya lagi, betul ke tak boleh, betul ke tak boleh, dan dah duk tanya. Benda sudah terang, lagi nak bersuluh kepada apa? Pengajaran ini
kita ambil, kita gunakan di dalam hidup kita. Jangan kita jadi macam rajul, macam laki-laki ini, sudah diberitahu oleh Nabi, lagi nak mai tanya, sudah diberitahu oleh Nabi, lagi nak mai tanya. Sedangkan hidup tanya Nabi, Nabi pada masa itu dalam keadaan sangat duka cita dan sedih. Pengajaran yang ketiga yang dapat kita ambil daripada hadis ni ialah kita kena pandai mengenai orang. Kalau kita nampak orang tu dalam keadaan sedih, tak bersedia untuk nak dengar benda-benda yang kurang baik, maka jangan kita masa tu nak pergi sampai lagi berita tak baik, kerana kita hanya akan menambah sedih dia sahaja. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 7, muka surat 185. Muka surat 185, bab ma jaa fi salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala an-Najashi. Iaitu bab yang datang pada menyatakan sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam atas Najashi. Apabila Najashi mati, berita kematian Najashi disampaikan oleh Jibril alaihi salam pada Nabi. Nabi bila dapat aja berita tentang kematian Najashi ini, Nabi terus ajak sahabat-sahabat dia sembahyang mayat. Sedangkan Najashi mati di negeri dia, Nabi sembahyang mayat di Madinah. Maka inilah nas yang menunjukkan tentang sembahyang ghaib. Mayat tidak ada di depan, tapi boleh buat sembahyang mayat. Jom kita tengok apa cerita dia. Ketahuilah saudaraku, Najashi adalah gelaran bagi raja besar yang memerintah Habsyah. Najashi bukan nama orang. Macam mana Firaun bukan nama orang. Firaun itu gelaran kepada raja yang memerintah Mesir. Dia digelar Firaun. Macam kita di sini ada negeri panggil sultan, ada negeri panggil raja, macam tu gelaran. Maka Najashi adalah gelaran bagi raja besar yang memerintah Habsyah. Sebagaimana Firaun gelaran besar bagi raja Qibti. Manakala Firaun gelaran bagi raja Qibti yang memerintah Mesir. Dan juga Kisra adalah gelaran kepada raja besar yang memerintah Parsi. Yang memerintah Parsi dia panggil Kisra. Dan Kaisar adalah gelaran bagi raja besar yang memerintah Rom. Ini Kisra, Kaisar, Firaun, Najashi, ini adalah gelaran-gelaran yang menunjukkan kebesaran kepada pemerintah-pemerintah negeri-negeri ini. Maka Najashi adalah raja besar Habsyah, telah disembahyangkan oleh Nabi SAW akan dia dengan sembahyang gaib. Najashi ini istimewa dia. Nabi sembahyangkan mayat dia, istimewa. Oi tuan-tuan, boleh Nabi sembahyang mayat ni tak tahu nak apa. Tak tahu nak apa. Kita cerita bulan dulu macam mana isteri kepada Abu Talib, Fatimah binti Asad ni. Fatimah binti Asad apabila dia mati, sebelum mayat masuk dalam liang, Nabi SAW masuk kecilok dalam liang. Perbuatan Nabi menyebabkan orang lain terkejut. Orang lain terkejut. Orang tanya Nabi, pasal apa Nabi buat macam tu? Nabi kata, mudah-mudahan Allah meringankan azab himpit kubur ke atas Fatimah binti Asad ni. Pasal apa? Pasal di kalangan setengah ulama hadis, mereka mengatakan Fatimah binti Asad ni orang kedua selepas daripada Khadijah dari segi jasa dia kepada Nabi dan kepada Islam pada zaman awal-awal Islam. Dapat Nabi buat macam tu, tak tahu nak abang lah macam mana punya seronok. Macam mana juga kita pernah dengar satu orang sahabat minta satu kain yang dipakai oleh Nabi. Ni nak ambil berkat Nabi SAW. Satu orang perempuan, dia sayang dekat Nabi ni, dia tak tahu nak buat macam mana, dia tenun satu kain, di ujung ni kain dia tenun bagi cantik. Kemudian dia pergi jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku nak hadiah kain ni dekat kamu. Nabi kata, terima kasihlah. Nabi pun kebetulan berhajat kepada kain. Bila Nabi dapat kain tu, kain warna merah. Esoknya Nabi keluar masjid, Nabi pakai kain yang orang perempuan ni hadiah dekat Nabi. Nabi pakai. Baru pertama kali Nabi pakai, satu orang sahabat tegur. Dia kata, ya Rasulullah, cantiknya kain yang kamu pakai.
Bila sahabat ni tegur, sahabat lain marah dia. Dia kata, apa ni hang hidup tegur apa yang Nabi pakai? Hang bukan tak tahu Nabi punya perangai. Nabi punya perangai, kalau orang tegur dia bagi. Yang kata Nabi Muhammad SAW ni tuan-tuan, apa ada kat dia? Kalau orang tegur bagi. Jadi bila dia ni ditegur, dia kata, ya Rasulullah, cantiknya kain burdah, dia panggil burdah yang kamu pakai ni. Nabi tanya dia, hang berkenan ke? Dia kata, Allah, dia kata, kalau aku dapat benda ni, sahabat lain semua dah jadi marah. Nabi kata tak apa. Nabi balik ke rumah, Nabi salin kain tu, Nabi kirim bagi dekat dia. Sahabat lain pergi marah dekat kawan yang tegur Nabi, yang dapat kain daripada Nabi ni. Dia kata, apalah hang ni pergi buat lagu tu? Hang dah tahu perangai Nabi macam tu, hang pergi buat macam tu dekat Nabi. Hang tak tahu berapa punya seronok Nabi apabila orang hadiah dekat dia kain tu. Hang pula pergi tegur, Nabi sanggup bagi kat hang kain tu. Hang ni betul-betul. Orang marah dia. Apa dia jawab? Dia kata, aku tegur bukan kerana aku berkenan kain tu. Dia kata, tapi aku tegur kerana aku nak kain yang Nabi pakai tu buat kapan aku bila aku mati. Dan kemudiannya apabila dia mati, dia dikafankan dengan kain yang dia dapat daripada Nabi SAW. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Ini cerita-cerita dia macam mana orang dengan Nabi. Maka Najasyi salah seorang yang betul, salah seorang yang kena lucky draw, kena cabutan betul. Dia mati, Nabi sembahyang untuk dia. Allahu Akbar. Bila Najasyi ni mati, diberitahu kepada Nabi, Nabi tak buang masa. Nabi ajak sahabat-sahabat ada sembahyangkan mayat dia. Baik, dia kata di situ Nabi sembahyangkan ghaib untuk Najasyi. Nama batang tubuh Najasyi itu ialah Asmah. Itu nama dia. Maka sembahyang Nabi SAW akan dia dengan sahabat-sahabatnya di Madinah. Dan dia mati di negeri Habsyah. Habsyah lu dekat Ethiopia. Nabi sembahyang mayat dia di Madinah. Ini dibuat oleh Nabi SAW. Sebagaimana hadis dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan kata dia an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna akhakum an-Najasyi qad mata faqumu fasallu alaihi. Diriwayatkan kepada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Kata dia telah bersabda bagi kami Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya saudara kamu sama-sama Islam sesungguhnya telah mati ia pada hari ini. Bila Najasyi mati, Nabi tahu, Nabi bagi tahu dekat sahabat-sahabat semua, saudara kita sama Islam macam kita hari ini dah mati, iaitu Najasyi. Dan telah mendapat khabar kematian tentang Najasyi itu daripada Jibril alaihi salam. Itu dia. Jibril Allah hantar mai suruh bagi tahu dekat Nabi, Najasyi mati. Maka bangunlah sekalian kamu, maka sembahyanglah ke atasnya. Bangkit semua. Nabi kata, hak mana doa ada ni, mai kita sembahyangkan mayat Najasyi ni. Apakala didengar oleh sahabat-sahabat akan perkataan Nabi yang demikian itu, maka mereka itu pun lalu pakat bangun. Pada Nabi kata, mai kita pakat sembahyang mayat Najasyi, semua pakat bangkit. Sambung hadis tu, qala faqumna fasaffafna kama yusaffu 'ala al-mayyit wa sallaina 'alaihi kama yusalla 'ala al-mayyit. Maka katanya telah bangun kami, lalu berbaring-baringlah kami bersah-sah sebagaimana dibaringkan dan disahkan atas sembahyang orang mati. Bila Nabi kata mai kita pakai sembahyang mayat, apakah bangkit buat sah dengan menghadap kiblat dan sembahyang kami ke atasnya sebagaimana sembahyang ke atas mayat lain tu. Bangkit menghadap kiblat, depan tak ada mayat, tapi bangkit menghadap kiblat. Sembahyang tu sembahyang gaib untuk mayat Najasyi yang mati di Habsyah. Begitu kata At-Tirmidzi. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Hurairah dan Jabir bin Abdullah dan Abi Sa'id dan Huzaifah bin Asid dan Jabir bin Abdullah. Dan kata dia lagi, hadis ini hasan, lagi gharib, lagi sahih daripada ini wajah. Banyak lagi sahabat lain yang meriwayatkan hadis yang sama tentang cerita Najasyi mati, Nabi sembahyang mayat untuk dia. Begitu.
Baik, masalah. Dia kata, sembahyang atas mayat yang gaib itu apa hukum dia? Apa hukum kita buat sembahyang gaib untuk mayat yang duduk di satu tempat yang kita tak dah nak sampai kalau kita nak pergi? Kita ada Tok Bisan, misalnya ada Tok Bisan di Johor. Tok Bisan kita orang Johor. Orang bagi tahu kata dia meninggal di Johor. Kemudian pula mereka tak mau lama-lama, mereka nak cepat-cepat simpan mayat tu. Kira-kira kalau kita nak bertolak keluar dari Pulau Pinang nak pergi, tak dah lah. Kita sampai pun mayat dah simpan lah. Jadi kita pun buat keputusan tak pergi. Boleh tak boleh kita nak buat sembahyang gaib di Penang ni? Itu ceritanya. Apa hukumnya? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Al-Muhazzab, bermula mazhab kita harus sembahyang atas mayat yang gaib daripada negeri. Maksud gaib daripada negeri, maksudnya tak dalam negeri ni, dia duduk negeri lain. Kalau kita duduk Jelutong, mayat duduk ada di di Gelugor, dah duduk buat sembahyang gaib ni tak boleh. Kan Gelugor saja pakai dia buat sembahyang gaib ni tak boleh. Macam itu kira dalam negeri, dekat, kira-kira nak pergi tidak ada masyarakat, tidak ada susah, maka kita kena pergi sembahyang di sana. Ini cerita duduk jauh begitu. Dan orang yang sembahyang atas mayat itu menghadap kiblat. Dia kata, kita nak sembahyang mayat walaupun mayat tak ada, tapi kita kena menghadap kiblat. Dia kata, maka tiada farq antara keadaan perjalanan antara dua negeri mayat dan negeri orang yang sembahyang itu jauh atau dekat. Dia kata tak ada beza lah, sama ada dekat ni dekat tapi masyarakat susah nak pergi, ataupun jauh betul. Kita duduk di sini, anak kita duduk mengaji di Amerika, tiba-tiba orang telefon beritahu, Wisma Putra telefon beritahu anak kita aksiden di sana mati, misalnya begitu. Na'udzubillah misalnya berlaku begitu. Jadi cerita apa semua nak apa memang cerita keadaan. Kita sembahyang gaib di sini begitu. Baik, maka tiada khilaf pada ini sekaliannya di sisi kita semua. Dan ada pun apabila adalah mayat itu di dalam negeri, maka itu dua tarik, dua jalan. Kalau mayat dua ada dekat dalam negeri, dia ada dua cara. Yang mazhabnya tiada harus disembahyangkan atasnya sehingga hadir ia di sisi mayat itu. Itu satu. Kalau mayat duduk ada dalam negeri dekat aja, sini dengan Teluk Bahar, boleh pergi lagi. Sini dengan Balik Pulau, boleh pergi lagi. Sini dengan Alor Star, boleh pergi lagi. Maka dia kata kita kena pergi semayang di sisi mayat. Doa ada tu. Dia kata, kerana Nabi SAW tiada sembahyang ia atas mayat yang hadir dalam negeri, melainkan Nabi hadir di sisi mayat itu. Nabi tak ada kes dekat-dekat boleh sampai, Nabi tak ada buat sembahyang gaib. Nabi hanya buat sembahyang gaib bagi kes jauh ataupun nak pergi jadi masyarakat, jadi susah, baru Nabi buat sembahyang gaib. Dan pula kerana ketiadaan masyarakat padanya, dia sebut dah, kerana tak ada susah, kita nak pergi itu tak ada susah apa, boleh pergi, maka boleh pergi, kena pergi sembahyang di sana. Bersalahan mayat yang gaib daripada negeri, maka padanya masyarakat, maka padanya susah. Maka dengan dialah memutus oleh sahibul muhadzab dan jumhur ulama. Tarik yang kedua ataupun cara yang kedua, jalan yang kedua, harus sembahyang mayat di dalam negeri dengan tiada hadir mayat di hadapannya. Tetapi yang lebih asahnya tidak harus seperti hukum yang pertama tadi. Jadi kok mana pun dia kata kalau mayat dekat tu kita pergilah, pergi sembahyang di situ. Kalau jauh nak pergi susah, baru boleh buat sembahyang gaib ini. Masalah sembahyang atas mayat yang gaib itu apa kata ulama? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam syarah Al-Muhazzab, telah kami sebutkan hadis kita akan harus, dan telah menegah akan dia oleh Abu Hanifah. Bermula dalil kita ialah hadis An-Najashi di dalam masalah tadi, maka ia itu sahih, tiada celah padanya, dan tiada bagi mereka itu jawab yang sahih padanya. Jadi pakai macam yang kita bincang tadi. Tajuk baru, bab majaa fi fadli salat 'ala al-janazah. Itu bab yang datang pada menyatakan kelebihan ataupun fadilat sembahyang mayat. Apakah satu kelebihan, satu fadilat sembahyang mayat itu? Ketahuilah saudaraku, sembahyang mayat itu besar kelebihannya. Sembahyang mayat ni pahala besar, iaitu tiap-tiap sekali sembahyang mendapat pahala sebesar bukit Uhud. Oh, tu dia, besar lah tu.
Kita biasa pergi Madinah, kita tengok Bukit Uhud macam mana. Bukit Uhud ni bukit yang belain daripada bukit-bukit yang ada di Saudi ni. Bukit Uhud kalau tuan-tuan pergi tengok, dia color dia pun lain. Color dia kemerah-merahan. Bukit lain yang ada di sana, dia color batu hitam ni, batu pejai, batu hitam. Tapi Bukit Uhud, color dia kemerah-merahan, dia lain sikit. Wallahu a'lam apa istimewa dia, apa lebih dia, Allah bagi nampak dia lain sikit. Dan hadis pun Nabi banyak duk buat contoh sebut Bukit Uhud, Bukit Uhud, Bukit Uhud. Nabi duk buat contoh dalam banyak hadis, Nabi sebut Bukit Uhud. Uhud ni betul-betul dia banyak cerita. Maka dia kata orang yang sembahyang mayat, satu mayat dia pergi sembahyang, pahala Tuhan bagi dekat dia sebesar Bukit Uhud. Dia nak abang kata besar pahala yang Tuhan nak bagi kepada orang yang sembahyang mayat ni. Dan jika diiringi akan jenazah itu lepas daripada sembahyangnya, mendapat 2 kali ganda daripada itu. Kalau mayat mai di masjid, dia mai sembahyang mayat. Lepas itu dia iringi pula mayat tu 2 kali ganda. Maksudnya dapat pahala sebesar 2 biji Bukit Uhud. Begitu. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian adalah hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi. Kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla ala janazah falahu qirat wa man tabi'aha hatta yuqda dafnuha falahu qiratan. Diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur alim dan banyak ingat ilmu yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama sahabat tu ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu dia tuan. Abu Hurairah ni orang hebatlah. Orang hebat. Kita baca hadis Abu Hurairah, baca hadis Abu Hurairah, baca hadis Abu Hurairah. Hebat Abu Hurairah. Hadis ni diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kata dia telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa sembahyang ia atas satu jenazah, maka baginya pahala 1 qirat. Nabi kata siapa sembahyang mayat, pahala dia 1 qirat. Dan barang siapa mengiringi ia akan jenazah itu sampai selesai tanam, lepas habis sembahyang dia iring pula jenazah tu pergi kubur nak tanam, maka baginya 2 qirat. Dia kata, sambung hadis tu, dia kata ahaduhuma atau asgharuhuma mithlu Uhud. Kata Nabi, maka salah satu daripada 2 qirat itu, adapun yang lebih kecil daripada keduanya ialah seumpama Jabal Uhud, yakni Bukit Uhud pada pihak pahala. Yang kata 1 qirat, sembahyang mayat sekali sembahyang dapat 1 qirat. 1 qirat tu Nabi kata paling leceh besar Bukit Uhud. Kalau mai sembahyang mayat, lepas itu ikut pula mayat pergi ke kubur, masa tanam sampai selesai tanam, dia ada di sana, dapat 2 qirat. Paling lekeh yang kata 2 qirat ini besar 2 Bukit Uhud. Pahalanya besar tu. Maka saya kira jangan siapa meluputkan pekerjaan yang baik ini. Dia kata kalau dah tahu pahala besar macam tu, jangan lepas peluang. Jangan lepas peluang ni. Kita lalu-lalu tengok ada orang ramai di masjid ni, singgah. Dia kata ada mayat, tungkat betul, ambil ayat sembahyang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, start betul balik. Buat balik satu Bukit Uhud punya pahala. Tentang itu sebab pergi Mekah, pergi Madinah ni pahala banyak. Satu, sembahyang di Masjidil Haram tu pun pahala dah besar dah. Yang kedua, sembahyang di Masjid Madinah tu pun pahala dah besar dah. Semalam kita baca hadis di Seberang Jaya, Nabi kata tak payah gelut, tak payah susah payah himpun duit, pekin belanja nak pergi berjalan makan angin, melainkan kalau sekiranya bertujuan nak pergi berjalan, nak ziarah 3 masjid: Masjidil Haram, Masjidil Rasul, Masjid Nabawi, Masjid Madinah, dan juga Masjidil Aqsa. Kalau kerana nak pergi ke 3 masjid ni kita terpaksa jimat cermat belanja, himpun duit kerana nak pergi sana, yang tu okey, Nabi kata.
Tapi kalau duk pekin belanja himpun duit kerana nak pergi Beijing, Nabi kata tak payahlah. Cerita nak pergi Beijing, cerita nak pergi Australia, cerita nak pergi New York, cerita ni kalau duit betul-betul lebih nak pergi. Tapi kalau sampai nak pekin belanja kerana nak pergi tempat-tempat ni, tak payah. Nabi kata. Tapi kalau nak pekin belanja kerana nak pergi 3 masjid ni, itu tak apa. Nabi kata pergi. Nabi kata apa lagi? Masjid aku ni, maksudnya Masjid Nabawi, adalah masjid yang cukup baik, besar pahala semayang di dalam dia, melainkan Masjidil Haram. Hak tu lagi besar pahala semayang daripada masjid aku ni. Kita pergi sana bukan kata semayang di situ saja pahala besar. Pergi di sana tiap waktu lepas semayang ada semayang. Habis saja semayang, bunyilah Tok Bilal kata, as-salatu 'alal mayyit, bagi tahulah. Dia semayang kat atas satu mayat. As-salatu 'alal rajul, dia kata semayang atas satu laki-laki yang mati. As-salatu 'alal mar'ah, dia kata ni semayang atas mayat perempuan dan sebagainya. Kita pun sambil bangkit, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Satu bunyi Uhud datang. Dia kata apa di sini? Dia kata jangan sayugia, jangan lepas peluang yang baik ini. Pahala nak dapat bukan senang, tuan-tuan. Dosa kita dapat hari-hari. Senang-senang kita dapat dosa. Tapi nak dapat pahala bukan senang. Bila pahala, peluang untuk nak dapat pahala tu ada, jangan lepas peluang ini. Dia kata. Apabila didengar oleh Abu Salamah akan perkataan Abu Hurairah yang demikian itu, maka dia pun pergi sampaikan perkataan itu kepada seorang sahabat Nabi yang lain. Nama dia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dia ni apabila dia dengar saja perkataan ni yang mengatakan siapa sembahyang mayat pahala besar bukit Uhud, bila dia dengar saja Abu Hurairah kata macam ni, dia pun tak buang masa, terus pergi cari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu nak ditanya, betul ke apa yang aku dengar ni? Iaitulah yang dikatakan oleh At-Tirmidzi dengan kata dia, fa zakartu dzalika li ibn Umar fa arsala ila Aisyah fa sa'alaha an dzalik. Maka menyebut akan yang demikian itu oleh Abu Salamah bagi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rupanya Abdullah bin Umar juga belum dapat tahu akan apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah tadi. Abu Salamah dia dengar Abu Hurairah abang dia. Abu Hurairah kata Nabi bagi tahu siapa semayang mayat, satu mayat pahala besar bukit Uhud. Abu Hurairah abang dekat Abu Salamah. Abu Salamah bila dengar ni bukanlah kata tak percaya, tapi nak bagi puas hati. Ditanya Abdullah bin Umar pula. Dia kata dekat Abdullah bin Umar, Abu Hurairah abang dekat aku kata siapa semayang mayat dapat pahala besar bukit Uhud, betul ke? Abdullah bin Umar pula bila dengar yang tu, Abdullah bin Umar bila dengar yang tu, dia kata tak tahu pula lah, aku pun tak tahu. Bila dia kata aku tak tahu, bukanlah dia maksud nak kata apa Abu Hurairah dia merepek video abang begitu dah. Oleh kerana dia pun tak tahu, dia kata apa? Dia kata Allah ni macam ni. Jom kita tanya Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah tentu tahu kalau Nabi ada kata benda ni. Tuan-tuan tengok macam mana di kalangan sahabat Nabi ni adab dia macam mana. Tanya orang ni tak tahu, dia refer kat kawan ni, tak tahu refer kat kawan ni, macam tu. Antara sahabat-sahabat tu tak ada pula ingat nak tigung kawan ni, nak cambek kawan ni, nak tak. Di kalangan sahabat Nabi tak ada. Tapi di kalangan sahabat kita ada. Di kalangan sahabat kita ada. Dengar kawan ni abang lu ni, kita tanya kawan ni. Tanya kawan ni tujuan apa nak? Kawan ni pula bila kena tanya lagu tigung sikit pula. Dia mengaji mana? Saya tak pernah dengar dia apa. Cara cakap tu kira lagu nak tigung. Tak cantik, tuan-tuan. Tak cantik. Sahabat Nabi cantik. Abu Hurairah beritahu dekat Abu Salamah. Abu Salamah pun bukan kecil anak, dia pun alim juga. Dia dengar benda yang dia tak pernah dengar. Abu Hurairah beritahu. Dia pergi tanya Ibnu Umar. Tanya Ibnu Umar, Ibnu Umar pun tak pernah dengar. Ibnu Umar pula kata apa? Lalu kita pergi tanya Aisyah. Aisyah mesti tahu tentang benda ni. Maka ia pun lalu mengutus bertanya kepada Aisyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ditanya akan dia daripada apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah. Faqalat sadaqa Abu Hurairah. Faqala Ibnu Umar laqad farratna fi qarari katsira.
Maka kata Siti Aisyah bila orang tanya dia, kata Siti Aisyah, benar Abu Hurairah akan apa yang dikatakannya daripada Nabi SAW. Bila riba dekat benda ni, bila kita tanya dekat Aisyah, Aisyah kata apa? Sadaqah Abu Hurairah. Aisyah kata betul, apa yang Abu Hurairah kata tu betul. Aku sendiri dengar suami aku, Nabi SAW ada sebut benda ni. Siapa sembahyang mayat, dia dapat pahala sebesar bukit Uhud. Maka kalau itu yang Abu Hurairah bagi tahu, betul benda tu. Kerana aku sendiri dengar Nabi ada kata. Bila saja Aisyah jawab macam tu, bila didengar oleh Ibnu Umar perkataan Aisyah yang demikian itu, maka berkata Ibnu Umar ni pun, dia pun pergi sama dengan Abu Salamah di rumah Aisyah. Nak dengar Aisyah kata apa, dia pergi sama. Sampai di sana, dengar Aisyah kata betul. Apa kata Ibnu Umar? Dia kata sesungguhnya, demi sesungguhnya, telah meluput kita beberapa banyak Ferrari yang banyak. Oh, dia kata kalau macam tu kita dah terlepas peluang cukup banyak. Berapa banyak mayat kita tak disembahyangkan, berapa punya rugi kita ni, dia kata. Berapa banyak mayat ni orang duk mati ni, berapa banyak duk ada. Ada kita pi, ada kita tak pi. Hak mana kita tak pi tu, berapa punya rugi kita ni, dia kata. Kita dah terlepas peluang untuk dapat pahala, cukup banyak peluang kita terlepas. Kata Ibnu Umar macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tuan-tuan tengok hadis ni, tuan-tuan rasa macam mana? Macam mana sahabat Nabi ni, nama hak kita sebut ni, baik Abu Hurairah, baik Abu Salamah, baik Abdullah bin Umar, semua ni nama yang cukup besar di dalam sejarah Islam. Nama yang cukup besar. Mereka ni pahala yang mereka buat, Allah yang mengetahui berapa punya banyak. Pun macam tu, mereka rasa rugi terlepas peluang-peluang untuk nak buat lebih pahala lagi. Kita ni, kita sendiri, kita tahu diri kita siapa. Banyak mana yang kita tu buat cakap ni, kita terlepas peluang nak buat kebaikan, kita tak rasa rugi. Kita tak rasa apa? Tak rasa rugi, kita tak buat kebaikan, sedangkan peluang tu ada depan mata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kata At-Tirmidzi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Al-Bara dan Abdullah bin Mughaffal dan Abdullah bin Mas'ud dan Abi Sa'id dan Ubay bin Ka'ab dan Ibnu Umar dan Thauban, dan katanya lagi hadis Abu Hurairah ini hadis yang hasan lagi sahih. Sesungguhnya diriwayatkan daripadanya daripada ketiadaan satu wajah. Banyak hadis yang menceritakan tentang benda yang sama. Kita tengok, dia kata bab akhar. Bab akhar maksudnya bab yang lain-lain. Apa pula dia nak beritahu? Iaitu bab yang menyatakan pada menurut jenazah dan menanggungnya. Ketahuilah saudaraku, menurut jenazah itu telah lalu babnya dan beberapa hadisnya yang menunjukkan atas suruh syarak. Jadi kita dah baca dah bab ni. Cerita kata kita ni disuruh mengiringi jenazah. Disuruh kita ni mengiringi jenazah. Dan kita pun dah baca dah, nak iring jenazah ni kita nak duduk depan mayat kan, nak duduk belakang mayat, kita dah baca dah dulu. Dan kita pun dah tahu dah bahawa disuruh sebaik-baiknya masa mayat tu jalan, kita di depan. Itu yang dipegang oleh Imam Asy-Syafi'i. Pasal apa? Dia kata pasal duduk di depan ni, hikmah dia kita boleh tolong buka jalan untuk menyegerakan mayat sampai di tempat nak tanam dia. Belakang pun tak salah, tetapi lebih afdal orang hendak iring mayat ni jalan di depan, mayat di belakang. Lebih afdalnya begitu. Kita dah baca dah bab ni. Ini dia nak ulang sikit, dia kata. Dan di sini pula telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi hadis yang menunjukkan suruh turut jenazah itu serta menanggungnya. Tuan-tuan tengok kalau di Mekah, di Madinah, tuan-tuan tengok macam mana. Mau pergi dari sana, sembahyang agak belah ke depan sikit, agak-agak dekat dengan tempat orang nak tak mayat untuk sembahyang mayat ni. Kita duduk tentu, tengok macam mana. Bila mayat letak aja, so imam takbir sembahyang, ya Allahu Akbar, okey, semua orang pakai sembahyang. Habis aja sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Bagi salam aja, dia terpu pergi dekat mayat tu, Allahu Akbar. Di sana tu bagi aja Assalamualaikum warahmatullahi, doa dah di tepi mayat tu, pakat berabuk nak tanggung ni.
mayat duk keluar daripada kompleks Masjidil Haram, duk keluar daripada Masjid Nabawi, nak keluar pergi ke tempat nak tanam tu, di Ma'la, di Baqi' tu. Ni, sepanjang mayat tu duk usung pergi tu, dia pakai terbut, dia tak boleh pergi bubuh, bau dia pun dia pergi pegang juga sikit. Pasal apa? Rupa-rupanya agama suruh benda tu. Agama suruh besar pahala dia. Agama suruh macam tu, kita tanggung tu, agama suruh. Ini kita nak baca hari ni, apa ni cerita dia ni. Maka hadisnya begini, dia kata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man tabi'a janazatan wa hamalaha thalatha marrat faqad qada ma 'alaihi min haqqiha. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dipanggil Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata ia, telah aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menurut dia akan jenazah dan menanggung dia akan dia 3 kali penat. Nampak? Nabi kata barang siapa menurut dia akan jenazah, ikut mayat nak bawa pergi masjid, daripada lepas mayat nak bawa pergi ke kubur, dia iring mayat. Ataupun nak cantik lagi, menanggung ia akan dia tolong bawa ni, tolong pikul mayat ni di atas bau ni 3 kali penat. Nabi sebut dalam hadis tadi, wa hamalaha thalatha marrat, dan memikul mayat itu 3 kali penat. Dia pikul letak larat, tukar orang lain, tak pergi pikul balik, tukar. Nak tukar tu pun ada disebut dalam agama, nak tukar macam mana. Siapa yang pergi buat macam tu, dia kata sampai 3 kali penat, maka sesungguhnya telah menunai ia akan barang yang ada atasnya daripada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kata dia telah menyempurnakan apa yang Allah suruh sempurnakan, dia dah buat. Nabi kata At-Tirmidzi, ini hadis lari. Masalah menanggung jenazah ke kubur tu bagaimana caranya, bagaimana kaifiatnya, bagaimana cara nak tanggung mayat di kubur. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Syarah Al-Muhazzab, telah berkata ashab kita rahimahumullah, bagi menanggung jenazah itu ada 2 cara. Yang pertama, antara 2 kayu penanggungnya seperti ini. Itu dia lah, bila tak ada kitab dia buat gambar rajah dalam kitabnya. Dia buat gambar rajah. Jadi kayu nak tanggung tu dia pergi ke depan macam tu. Biasa kita ada tengok pengusung ni, dia 2 sama macam tu, kan? Dia kata hak satu ni dia macam tu, depan dia, belakang dia kangkang macam tu, depan dia pergi lebu tu. Sekira-kira bila satu orang pergi duduk, pengusung duduk belah kanan dan belah kiri bau dia seorang dia lepas. Tentang nampak apa yang dia nak beritahu. Itu satu cara, dia kata. Iaitu berjalan dahulu seorang yang meletakkan 2 kayu galang itu di atas bau kanan dan bau kiri dia, dan leher dia duduk di tengah-tengah. Mayat itu pengusung dia pergi macam tu depan. So bila pergi macam tu, pengusung satu belah bau kanan, satu belah bau kiri. Kepala dia duduk tengah-tengah mayat. Itu satu cara, dia kata. Dan menanggung pula 2 orang dari sebelah 2 ujung kayu pengusung yang belakang tu. Seorang di kanan dan seorang di kiri. Maknanya yang usung tu 3 orang. Itu satu. Dan kata ashab kita, jika tiada orang yang di hadapan tertanggung seorang, kalau dia seorang di depan tak boleh nak tanggung, berat sangat. Berat jangan gitu kata kontu dosa banyak pula. Kita ni mulut cakui. Bagus punya tidur tanggung mayat. Tujuan nak ambil pahala, dia boleh pahala. Pasal apa? Pasal mulut cakui. Pibu-buah tebong kata dia ni dosa. Tak boleh nak saya. Tak mesti badan berat berdosa banyak, tak mesti. Tak mesti. Siapa kami duk kata lagu tu kena tak? Bukan? Tak salah. Kita pergi nak buat baik, tiba-tiba pergi duk ingat benda karut-karut, tak maulah. Benda macam tu tak mau. Kalau terlibat, masa kita ni jenis orang jahat. Macam ni punya lintasan dia lagu duk main. Kalau main lintasan tu pun astagfirullahaladzim. Ni setan ni nak main bagi kacau tu. Astagfirullahaladzim. Kan? Baik, dia kata kalau seorang nak duduk depan nak tanggung kayu belah kanan belah kiri, dia duduk seorang. Kalau dia seorang tak tertanggung, maka boleh dua diusung berdua kiri kanan dengan seorang itu. Maksudnya depan jadi 3.
Dia duduk tengah, pengusung belah kanan, pengusung belah kiri atas bau ni. Kepala dia duduk tengah. Mai lagi 2 orang, satu belah kanan buah atas bau kiri, satu belah ni buah atas bau ni. Jadi makna depan ada 3 orang. Kalau seorang tak boleh tangguh, boleh dimasuk lagi 3 orang di depan tu. Maka jadilah yang mengusung jenazah itu berlima. Dia kata boleh. Itu satu cara boleh. Ini saja dia habang. Tapi kita di sini tak ada pengusung macam tu. Kita punya pengusung sama. Tambahlah ni pula pengusung tu pun tak ada. Dia roda tu lagi. Dia mai pula lagi panggil. Roda tu pun tak ada. Bang tu boleh tunggik ni. Kan? Jadi maknanya apa? Salah tak salah. Tapi orang tak berpeluang nak dapat pahala. Tak berpeluang nak dapat pahala. Kita potong ni. Peluang-peluang untuk nak dapat pahala ni kita potong orang. Pasal apa? Pasal model dia pasal. Kan? Jadi dia bagi pula hujah. Dia kata apa? Dia kata kita nak pergi cepat mayat sampai kubur. Cepat ni lagi bagus. Tak apa. Orang pergi dengan dia. Tak salah. Bagaimana pun tak salah. Dia kata. Baik. Kaifiat yang kedua. Cara yang kedua. Dibuat pengusung seperti ini. Dia kata macam pengusung yang kita ada di kebanyakan masjid lah ni. Iaitu 4 persegi panjang. Sama lah. Belakang ke depan, sama kayu dia. Maka menanggung 4 orang. Pada tiap-tiap satu ujung pengusung itu 1 orang. Ujung ni seorang, belakang ujung ni seorang. 4 orang boleh usung dia. Baik. Masalah dia kata mengusung jenazah dengan bertukar ganti bagaimana? Kalau nak tukar, kita bawa rasa sakit lah. Nak tukar orang, boleh tak boleh tukar orang? Kalau boleh, macam mana cara nak tukar? Dia kata. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Telah berkata Imam Syafi'i dan Al-Ashab rahimahumullah. Barang siapa nak mengambil berkat, menanggung jenazah daripada pihak yang 4 kayu tadi ni, maka boleh mula dengan ujung pengusung yang sebelah kiri, sebelah hadapan. Dia kata kalau nak cantik yang kita start dengan depan belah kiri. Pengusung tu belah depan, nak jalan di depan tu belah depan tapi kiri. Kiri maksudnya bau kanan lah. Bila kayu kiri maksudnya bau kanan. Start di sana dia kata. Maka usung akan dia di atas bau yang kanan itu. Kemudian serahkan dia kepada orang lain. Bila dah main sakit tu, buat isyarat, bagi orang lain pula main habis. Bau dia pula ambil, kita tarik diri kita. Dan diambil pula ujung pengusung yang kiri sebelah belakang. Kalau kita dah usung dah depan, kita berasa dah sengai lah, panggil kawan main ambil, kita keluar dah. Kita keluar bagi reda dah, diambil pula belakang sebelah kiri. Maksudnya bau kanan juga, tapi belah belakang. Pindah pergi ke situ, dia kata. Dan ditanggung akan dia atas bau yang kanan pula. Kemudian lintas dia daripada hadapan mayat kerana pergi sebelah kanan depan pula. Lepas tu berasa ni pula, panggil orang lain pula main masuk tolong. Kita tarik diri keluar dia kata pergi ikut depan. Jangan lintas ke belakang mayat. Dia kata pergi ikut depan, pergi belah kanan depan pula, bau kiri pula ambil. Macam tu pula dia kata. Maka jangan dari belakang mayat, supaya jangan bernama berjalan daripada belakang mayat. Kita bincang dulu. Mayat ni kita elok ada di depan. Jadi kalau kita ada usung pun, kita nak tukar pergi posisi lain. Dia kata nak tukar tu pergi lintas ke depan, tak usah lintas ke belakang. Dia kata pasal nak ambil afdal tu. Ini semua kita bukan wajib. Kalau kita bawa sakit, terus tak bawa lah pun tak apa. Terus ada video kata hang kena pergi belakang, dah tak mau bawa langsung pun tak apa. Ni dia nak cerita dari segi fadilah, dari segi kelebihannya dibincangkan berdasarkan hadis, dibincangkan oleh Imam Nawawi, dan Imam Nawawi merujuk kepada apa yang dibincangkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Ini cerita dia kata. Dan diambil pula ujung pengusung yang kanan sebelah hadapan, ditanggung dia atas bau kiri. Kemudian diambil pula akan ujung pengusung yang sebelah kanan belakang, tanggung atas bau yang kiri juga. Dia punya tukar dia macam tu dia kata. Itu cara dia. Baik, kemudian maja'a bil qiyam lil janazah. Yang ni kita nak tengok. Kita duduk kedai kopi, duduk minum, tahu orang main mayat. Orang lalu mayat buat dia jalan. Apa kita nak buat? Ini dia nak beritahu. Dia kata telah datang pada menyatakan berdiri bagi jenazah. Bila mayat lalu, kita disuruh berdiri sebagai tanda hormat kepada mayat yang mati itu. Dalam Sahih Al-Bukhari,
Dalam Sahih Al-Bukhari, mayat Yahudi. Lalu Nabi bangkit berdiri dan Nabi suruh sahabat-sahabat berdiri. Bila Nabi buat macam tu, sahabat kata dekat Nabi, sahabat kata, ya Rasulullah, Yahudi ni. Abang kat Nabi, ya Rasulullah, ni bukan orang Islam ni Yahudi. Macamlah Nabi tak tahu. Ya Rasulullah, Yahudi ni. Bukan masalah Islam, bukan masalah Yahudi. Mayat lalu kita bagi hormat. Dia apa pun, dia balik menghadap Allah tu juga. Tuhan tu juga yang dia balik menghadap. Nampak tak? Itu sebab kita ni kalau kita berkawan dengan orang bukan Islam, kawan baik kita, satu pejabat dengan kita, kawan lama sekampung dengan kita lama dan sebagainya, kita duk try, duk approach dia, duk Allah nak tarik dia masuk Islam, nampak duk tak dapat hidayah lagi dia buat masalah ni. Jadi takdirkan Allah dia mati, tak ada nak masuk Islam. Boleh tak boleh kita orang Islam pergi ziarah kematian dia? Boleh tak boleh? Boleh. Tak ada salah apa. Tak ada salah apa. Pergi ziarah kematian dia. Ditunjuk kata kita orang Islam macam tu punya sifat tu ada. Sahabat itu bab lain. Tapi bab ibadat sama-sama kuat. Ini benda kita nak kena nampak bagi jelas. Ini yang diajak oleh Nabi SAW. Jadi tengok apa dia kata. Ketahuilah saudaraku, telah disuruh oleh syarak kita berdiri apabila kita nampak akan jenazah datang diusung oleh orang. Ni tuan-tuan agama suruh. Ni kita lah ni sampai apa masuk panggung wayang pun nak kena berdiri nyanyi negara aku duk bincang. Kan? Saya pagi tu nak pergi kerja buka radio duk dengar. Apa? Duk orang duk telefon mai dekat DJ radio ni duk bincang pasal masalah masuk panggung wayang nak nyanyi negara aku dulu. Oh tengok gambar. Duk telefon ni pun jenis tak ada kerja kan? Dia dengar dia senyum seorang-seorang lah. Ada kata saya ni bukan tak setuju. Dia kata nak menyanyi negara aku dalam panggung wayang ni. Tapi saya nak tambah lagi satu cadangan pula dah. Dia cakap pandai ni ramai. Tak pun buka website dia pada nak kena. Takut dia kata lah ni jadi kita main masjid sebelum bayar marid negara aku dulu. Kita buat kacau tu. Tapi dah lah bukanlah dia nak amak tu. Dia kata saya cadangkan negara aku ni kita buat di kelab dangdut. Dia kata tak ada kata. Jadi yang DJ radio ni tanya dia tahu pasal apa nak pergi buat dalam kelab dangdut. Dia kata you bukan tak tahu. Dia kata kelab dangdut ni tempat orang tua-tua duk pergi. Dia kata kalau disco apa ni semua, dia kata orang muda-muda. Dia kata ni hak tua dah pun tak ada sayang kepada negara. Mereka ni mau menyanyi negara aku. Dia kata pula dah. Dia kata dangdut ni dia semua kaki tua-tua. Dia kata tua dah pun tak ada cinta dekat negara. Mereka ni mau menyanyi negara aku. Dia kata tutup orang radio ni tak ada dengar. Dia mampu kan? Ini yang kita duk baca ni hak agama punya cerita. Agama punya cerita. Dia kata kalau ada mayat lalu bangkit sebagai tanda respect atas kematian. Hari ini satu hamba Allah kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Macam tu. Baik, tengok apa dia nak kata. Maka hukum ini ada juga perselisihan di antara ulama. Ada selisih antara ulama. Bermula dalil yang menunjukkan subuh berdiri itu ialah seperti hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Amir bin Rabi'ah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitumul janazah faqumu laha hatta takhlufukum au tuba. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. Kata dia hadis ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Nabi, apabila melihat sekalian kamu akan jenazah itu datang di bawah orang di atas pusungan, maka hendaklah bangun sekalian kamu baginya. Ini satu hadis. Nabi kata terang-terang. Nabi kata idza ra'aitumul janazah, siapa di kalangan hampa nampak mayat orang lalu depan, faqumu, Nabi kata bangkit. Nabi kata faqumu laha, bangkit kerana menghormati benda tu. Sehingga meninggal ia akan sekalian kamu sampailah mayat tu pergi tak nampak mata kita. Lepas tu duduk orang dah duduk. Ataupun sehingga diletakkan dia daripada atas bau orang yang usung. Kalau kita ada di masjid, kita duduk tunggu nak semayang mayat, kita duduk tunggu tak nampak mayat mai. Bila nampak mayat mai bangkit, dia kata. Bangkit.
Sampailah mayat tu orang buat mai, orang letak di tempat nak sembahyang tu. Lepas tu nak duduk, dapat duduk. Tapi masa mayat tu mai bangkit. Itu hadisnya begitu. Dia kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri dan Jabir bin Abdullah dan Sahal bin Hunayf dan Qais bin Sa'ad dan Abi Hurairah. Dan kata dia lagi, bermula hadis Amir bin Rabi'ah itu ialah hadis yang hasan lagi sahih. Baik, satu lagi hadis yang menunjukkan berdiri apabila jenazah melalui di hadapan seseorang itu, iaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi juga. Iaitu kata dia, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza ra'aitumul janazah faqumu laha, faman tabi'aha fala yaq'udanna hatta tudah." Maksud dia lebih kurang tadi kan, kita tak payah baca. Tuan-tuan terus tengok tajuk yang berikutnya. Maksud dia lebih kurang tadi kan. Nabi kata, apabila kamu melihat jenazah lalu, maka bangkitlah kamu berdiri. Dan barang siapa yang menurut mengiringi jenazah ni, maka janganlah duduk sehingga mayat tu diletakkan, baru boleh duduk. Baik, kita tengok bab ni. Dia kata bab ar-rukhsah fi tarkil qiyam laha. Ni pula dia nak kata apa? Bab izin meninggalkan berdiri bagi jenazah pula dah. Tadi hak kita baca dua hadis tadi, Nabi kata bila nampak mayat lalu bangkit, hormat. Sampailah mayat tu pi, mata tengok tak nampak, baru duduk. Ataupun sampai mayat tu orang letak, barulah kita boleh duduk dalam masjid. Ini pula dia kata, kalau tak berdiri tak apa pula. Kalau tak berdiri, mayat lalu kita tak berdiri, tak apa, dia kata. Pasal apa? Kita tengok. Ketahuilah saudaraku, berdiri bagi jenazah itu disuruh oleh syarak memperbuatnya. Itu satu. Tetapi suruh itu bukanlah suruh akan suruh wajib. Dia kata tak wajib. Bahkan sunat juga. Sunat saja berdiri itu. Dan kata setengah ulama tak disuruh lagi jikalau atas jalan sunat sekalipun. Ada setengah ulama kata dah berdiri sunat pun tak payah berdiri langsung. Ada kata begitu. Maka hadis yang menunjukkan harus ditinggalkan berdiri itu ialah seperti yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Ali bin Abi Talib annahu zakar al-qiyam fil janaiz hatta tudah. Faqala Ali, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa qa'ada. Abu Lada. Diriwayatkan daripada Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bahwasanya menyebut Mas'ud bin Al-Hakam akan berdiri pada waktu nampak mayat datang melalui hadapan seseorang. Maka dia tak boleh duduk, melainkan sudah diletakkan daripada bau orang yang usung mayat itu. Maka kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, telah berdiri Nabi SAW memperbuat seperti yang dikatakan itu. Kemudian pada masa lain daripada itu, apabila lalu jenazah, lalu mayat diusung orang, tiada Nabi berdiri, bahkan Nabi duduk berdua. Ada pula satu hadis, Sayyidina Ali pula kata, Sayyidina Ali kata betul, satu masa dulu bila mayat lalu Nabi berdiri. Tapi dia kata selepas daripada tu, ada waktu mayat lalu Nabi tak berdiri. Hadis ni pula Sayyidina Ali pula bawa hadis. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Al-Hasan bin Ali dan Ibn Abbas, dan kata dia lagi, hadis Sayyidina Ali ini hadis yang hasan lagi sahih. Dan bermula amal atas ini hadis di sisi setengah daripada ahli ilmi. Kata Imam Asy-Syafi'i. Ini Imam Syafi'i pula kata, bila ada dua hadis, satu kata berdiri, satu kata Nabi tak berdiri. Jadi betul-betul nak kena berdiri, tak ada dah. Kata Imam Syafi'i. Dan ini lebih asah hukum pada ini bab. Dan ini hadis telah menasahkan ia akan hadis di dalam bab yang tadi. Iaitu, kata di sana, apabila melihat sekalian kamu akan jenazah, maka hendaklah berdiri sekalian kamu. Hadis tak mula tadi. Dan kata Ahmad, jika menghendaki berdiri seseorang itu, boleh dia berdiri. Dan jika tiada ia berkehendak berdiri kerana jenazah itu, maka itu pun boleh juga. Imam Syafi'i punya pendirian, dia kata apa?
Dia kata betul, ada hadis kata bila mayat lalu Nabi berdiri. Imam Syafi'i kata kemudian mai pula satu hadis kata mayat lalu Nabi tak berdiri. Imam Syafi'i kata hadis yang kedua ni telah memansuhkan hadis tak awal tadi. Maka Imam Syafi'i berpendirian tak payah berdiri bila mayat lalu. Itu pendirian yang menjadi pendapat yang dipegang oleh Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i kata kalau mayat lalu kita tak payah berdiri. Kalau berdiri pun tak sunat. Dia kata tak disunatkan. Pasal apa? Pasal arahan suruh berdiri ini dah dimansuhkan. Itu kata Imam Asy-Syafi'i. Baik, apa pula kata Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali? Imam Hanbali pula dia kata apa? Dia kata nak berdiri pun boleh, nak duduk pun boleh. Imam Hanbali kata macam tu. Dan mengambil hujah ia dengan bahawasanya Nabi SAW sesungguhnya diriwayatkan daripada Nabi bahawa ia berdiri, kemudian duduk ia. Maka beginilah kata Ishaq bin Ibrahim. Maka Imam Hanbali kata tak ada masalah, masih ada hadis kata Nabi berdiri. So kalau mayat lalu berdiri pun tak salah, Nabi biasa buat macam tu. Kemudian ada hadis kata mayat lalu Nabi duduk. Maka kalau mayat lalu kita hari ini duduk pun tak salah, kerana Nabi ada buat lagu tu. Maka Imam Hanbali kata nak berdiri kan, nak duduk kan, tak salah, tak ada apa-apa, ikut juga. Itu pendapat Imam Hanbali. Ini tentang ni yang kata mazhab. Bila ada hadis main dua macam ni, mazhab, imam-imam mazhab memberi pandangan. Begitu. Baik. Kata At-Tirmizi, bermula makna perkataan Sayyidina Ali berdiri Nabi SAW pada jenazah kemudian duduk yang katanya adalah yang telah sudahnya Nabi SAW apabila melihat dia orang mengusung mayat maka berdiri ia, kemudian ditinggalkan yang demikian itu, yang ni tidak dibuatnya lagi, maka jadilah ia tidak berdiri lagi apabila melihat orang usung jenazah lalu di hadapannya. Ini kata Sayyidina Ali. Macam yang Sayyidina Ali kata ni, macam inilah yang dikata oleh Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau mayat lalu tak berdiri tak ada apa-apa, berdiri pun tak dapat sunat apa. Pasal apa? Pasal hadis yang suruh berdiri itu dah dimansuhkan. Itu kata Imam Syafi'i. Dan itulah yang dipegang oleh Sayyidina Ali. Begitu. Baik, masalah berdiri bagi jenazah itu apa hukumnya? Tak habis lagi duk bincang. Kata Imam Nawawi kata cerita dia lagu dulu lah. Cerita dia kalau mayat lalu nak berdiri pun tak apa, nak duduk pun tak apa. Habis. Tak jadi masalah apa. Di bawah tu dia kata doa yang dibaca pada waktu bawah sekali. Doa yang dibaca pada waktu dilalui jenazah akan seseorang. Apa kita nak baca? Kita tengah duduk, kita tengok orang usung mayat lalu. Kita pun tak diberitahu siapa yang mati. Kita tengok orang usung mayat, baru duk tanya siapa mati ni. Begitu. Apa kita patut baca? Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Majmu', ini satu cawangan. Telah berkata Al-Bandani rahimahullah ta'ala, disunatkan bagi orang yang dilalui dengan dia oleh jenazah bahawa berdoa baginya. Kita bila tengok mayat lalu, sunat kita berdoa. Dan sunat puji atas jenazah itu. Maka ia ada ahli bagi yang demikian itu. Itu kelabu itu tu. Dan sunat puji atas jenazah itu jika ia ada ahli bagi yang demikian itu. Kalau kita tahu memang yang mati ini orang baik itu, pujilah, puji. Alhamdulillah lah dia ni. Allah pun tak bagi kita lah banyak pada dia dan kepada keluarga dia. Tuan-tuan, kita sendiri pun duk mengidam. Duk mengidam apa? Minta kalau boleh lah, kita ni biarlah habis umur ni, kita pun tak susah, orang pun tak susah. Kan? Pada mata kita ni duk tengok ni habuan Tuhan duk bagi mati-mati orang ni lah. Habuan ni tak sama. Ada yang tarik baru ni dalam TV3 ni, tengok ni dia ada satu rancangan pula ni, rancangan prihatin lepas ni belum bagi kita kesian tengok nasib yang ditanggung dan dideritai oleh sesetengah orang. Bagus rancangan macam tu, bagus tunjuk. Bukan apa, tunjuk satu pun kita ada rasa nak tolong, itu satu. Ataupun yang kedua, kalau kita tak tolong pun pengajaran untuk kita.
Lihat bau ni saya tengok kemarin dulu apa saya tengok ada satu isteri dah 20 tahun ke apa, lumpuh dah 20 tahun dah isteri ni. Suami ni asal duk kerja kayu beca, lepas tu dia pun kena sakit jantung pula. Lepas tu daripada kayu beca lah tak boleh kayu beca dah sebab sakit jantung lah, jadi guard jaga beca. Beca malam tak jalan, main simpan satu tempat, dia pergi jadi guard jaga. 20 tahun kot kalau tak silap, 20 tahun bini dia lumpuh, dia jaga bini dia. Usung ni bini pula badan silap. Usung ni bawa pergi pancong untuk nak buang air, bagi mandi apa semua. Lelaki buat benda tu tuan-tuan. Kalau bini buat ni tak apa, lelaki boleh jaga bini macam tu. Saya pun tak tengok. Bini kita panggil kalau dia bila lagu ni dia kena tunjuk lagi lah. Ni main tengok ni, nanti kena tengok lah dah main tengok. Kita dia ingat tu apa lompat lagi. Pergi tengok dia kata. Kita pun tengok dulu, dia pun tak cakap apa, bagi kita tengok dia hadis dulu, tengok dia hadis. Soalan terpumat. Dan tuan-tuan pun boleh jangka ada soalan apa. Kan? Soalan terpumat dia bagi mai. Dia kata kalau dia lah itu jadi macam tu, dia kata sangguplah jaga dia dulu. Kan? Kita orang jenis nak kaya kita ada dekat 2 minggu boleh dah. Kita tak. Kan? Tapi hati dia kata jaga lah kan. Tapi mulut dia kan dekat 2 minggu boleh dah jaga. Tuan-tuan kan, kadang-kadang Allah benda-benda macam ni kan pengajaran untuk kita tu. Pengajaran tuan-tuan, bukan apa habuan dia, yang tu habuan dia. Tahukah kita, tahukah satu hari kita, tahukah satu hari kita tanggungkah orang jaga kita dalam keadaan legutung tu? Apa pun tak boleh buat untuk diri sendiri, apa pun tak boleh buat. Tarik di sebulan pun tuan-tuan cukup dah sebulan pun cukup dah, anak bini dah jadi masalah dah. Bayangkan kalau setahun. Allahu Akbar. Duduk tidur lagi orang taklif tak boleh balik. Ni belakang sampai melecak jadi busuk ni. Pasal apa? Duduk tidur satu tak lagi buang air basah lecun nanti kaki-kaki. Mereka pun tak larang dah, mereka laki dengan tikam getah pula bawah, tikam getah pula hangat. Ni duduk merendam dalam air kencing tu dia hangat, dia melecak ke belakang lah apalah. Tuan-tuan, daya yang ni semua lah aduh ingat-ingat, minta kat Tuhan tengah-tengah lah, ya Allah aku itu janganlah uji dengan ujian yang aku tak mampu tangguh. Minta itu ya, minta ya Allah jangan uji aku dengan ujian yang aku tak mampu nak tangguh. Boleh duduk sedap, sehat ni boleh duduk cakap berai tuan-tuan. Hari dia jadi lagu tu hilang, cakap berai hilang, cakap pandai hilang, apa hampir hilang tuan-tuan. Semata-mata hati ni duk mengharapkan satu rahmat Tuhan mai kat kita, yang kedua mengharapkan ihsan anak bini aja kat kita. Yang tu ya tuan-tuan. Hati ni duk ingat ya Allah jangan uji kita dengan ujian yang kita tak mampu tanggung. No, Quran kata apa? La taqata lana bi. Kan tu. Mintalah janganlah mai benda hak kita tak boleh lah nak tanggung. Minta ya jangan ya Allah bagi macam ni punya ujian. Ini. Jadi bila jadi benda-benda macam ni, doa tu benar dah. Doa baik. Kalau ada orang mati pun doa baik untuk dia. Dia kata baik. Dan sunat puji atas jenazah itu jika ia ada ahli bagi yang demikian itu, dan disunatkan mengucap oleh orang yang melihat akan mayat di bawah itu, subhanallah allazi la yamut. Bila tengok mayat lalu, subhanallah, maha suci Allah, allazi la yamut, Tuhan yang tidak mati. Hak mati ini makhluk, manusia ke, binatang ke, pokok ke, apa pun nama kata makhluk mati. Allah tak mati. Bila tengok satu kematian, subhanallah, maha suci Allah, allazi la yamut, Tuhan yang tak mati sampai bila-bila. Ataupun kata subhanal malikil qudus, baca macam tu, subhanal malikil qudus, maha suci Tuhan, Tuhan yang menjadi raja yang maha suci. Sebut dulu.
Ingat salah satu pun tak apa dah. Nampak yang mayat, subhanallah allazi la yamut. Setidak-tidaknya kita ingat Tuhan bila tengok kematian. Tuan-tuan, Quran kata apa? Allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Quran kata orang yang betul-betul beriman ni apa? Orang yang dia sentiasa ingat Allah. Berdiri ke, duduk ke, duduk tidur, mengiring ke, apakah? Yadhkuruna Allah. Dia ingat Allah. Kita muhasabah diri kita sehari 24 jam ni, berapa minit kita ingat Tuhan? Berapa minit? Berapa minit kita ingat Tuhan? Tadi ada satu orang perempuan telefon saya tadi tengah hari tu. Saya pun dapat. Dia nak cerita pasal anak dia. Dia kata dia dulu jahat. Dia kata dia dulu jahat. Lah anak ada 3 orang. Dia dulu jahat. Dia kata saya tak tahu lah ustaz nak kata jahat ke apakah, tapi saya ni jahil pun satu orang. Dia kata saya tahu kata berzina tu benda tak elok, tapi saya tak tahu lah kata berzina tu dosa dia besar macam mana dan azab nak kena macam mana tu saya tak tahu. Dia kata saya cuma tahu dari segi moralnya zina ni tak bagus, itu aja. Jadi saya berzina, dia kata, bukan dengan seorang lah, dengan beberapa orang lelaki-lelaki lah. Dan saya pun ustaz, dia kata saya pergi jadi macam ni pun bukan pasal apa. Dia kata salah lelaki saya juga. Dia kata siapa tu dengar, salah lelaki saya juga. Saya jenis orang yang mau disayangi. Dia kata saya jenis orang yang mau disayangi, tapi lelaki saya, dia kata dia fail. Dia tak boleh nak bagi kasih sayang yang saya mahu. Dia tak boleh bagi. Saya tahu dia sayang saya. Dia kata saya tahu, tapi dia jenis ego, tak mau nak tunjuk dia sayang saya. Dia tak mau tunjuk. Sedangkan saya mau sayang dia. Jadi dia dulu cerita konflik dia lah, kita boleh dengar. Sampai saya rasa saya tak disayangi. Sampai apa? Sampai belanja dapur pun kontrol macam dengan apa lagi. Dia kata bagi 500, anak ada 3 orang, nak sekolah, nak apa. Bila saya buka mulut, abang tak cukup, abang 500 mana cukup. Duit sekolah anak saja pun, anak besar dah sekolah menengah, belanja berapa, dia kata tak cukup. Cakap dia lagu tu, dandan jangkau saya, tarik muka mata, tak cakap sampai sebulan. Dia kata laki saya jenis macam ni. Saya rasa saya tak dihargai. Dia kata, dia duduk cerita dia. Bila keadaan macam ni ustaz, dia kata saya pun dah kerja private sector, apa ni tu, deal dengan orang-orang apa, dia tu cerita macam-macam. Orang pun nampak kita punya orang lelaki-lelaki ni pun satu. Dia kata bila nampak kita macam tu, dia pun mula duk celah masuk, mula duk tunjuk dia ni caring lebih. Dia kata duk bawa kita pergi spend duit kat kita apa semua. Jadi itulah ustaz, dia kata saya tak maulah nak cerita dia sampai pagi tu. Hidup tak boleh lah, malam ni kuliah dulu tu. Dia kata kalau kita nak bagi itu, tak boleh lah. Tak apa lah, kita takat tu cerita pun faham dah. Dah faham dah. Okey, dia kata tu no, apa problem? Iyalah, dia kata saya dah macam tu punya lalu. Hidup saya kira dah cemar macam tu. Dia kata saya satu ustaz, dia kata sebab dulu. Terima kasih lah Kak Ustaz. Dia kata first time saya dengar kesian ustaz. Dia kata first time saya dengar lepas ustaz keluar ISA dulu. Dia kata ajar juga jatuh ISA ni kan, first time saya dengar. Tapi dengar gitu-gitu dia kata. Dan tak berapa serius. Tapi ni dalam setahun lebih kurang kebelakangan ni saya agak serius dengar. Alhamdulillah lah, dia kata saya rasa mendidik saya lah, banyak mendidik saya. Daripada saya tak tahu, saya pun jadi tahu lah banyak tentang agama. Dia duduk kata macam tu. Terima kasih lah, dia kata dekat Ustaz. Cuma masalah saya lah ni, setelah saya rasa saya dah buat macam ni, saya punya problem lah ni. Bila saya tengok muka suami saya susah lah, dia kata guilty conscious lah. Dia nak abang guilty conscious, rasa bersalah tu. Okey. Saya kata tak apa, cakap tu pun faham. Okey, no, apa problem? Tulis direct, apa problem lah ni? Tak lah, tu lah nak uji lagi. Saya kata, okay. Adakah ni puan nak tanya saya, adakah puan perlu berterus terang dekat suami puan, abang macam puan perlu pergi buat ni 1, 2, 3, 4, 5 benda ni? Adakah tu? Itu dia nak dengar je lah. Okey. Saya faham. Okey, tak payah beritahu. Saya kata tak payah beritahu.
Ini bukan saya kata, agama punya kata. Tak payah bagi tahu. Pasal apa? Dengan menceritakan balik detail benda ni, baik yang kita harap, buruk yang akan jadi. Tapi Ustaz, dia kata, tapi saya in general saya sekali sebut dekat suami saya. Saya kata, saya pernah sekali saya kata kat dia, abang, kalau saya pernah mendoakan abang, saya minta ampun ujung rambut sampai ujung kaki. Yang tu saya pernah kata. Saya kata, tu husband dia respon macam mana? Dia kata, husband saya kata, aku tak kata. Dia kata dulu. Yang tu Ustaz kira dosa dia clear kan? Saya kata. Saya kata itu luar bidang kuasa saya. Yang penting, kita kata yang penting, kita dah bersalah, kita dah menyesal, kita dah minta ampun dekat Tuhan. Allah Tuhan Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Cukup. Kita berbaik sangka, Tuhan ampun kita. Cukup. Dalam hadis Qudsi, Tuhan berfirman, Tuhan kata, kalau hamba aku mati menghadap aku, membawa dosa sepenuh muka bumi, aku menunggu dia dengan keampunan sepenuh langit dan bumi. Saya kata kadang so lani, kerisauan, kebimbangan, apa semua tu tak tepi. Start daripada hari ini dan ke depan, jangan buat lagi benda-benda tak elok. Lipat gandakan ketaatan dan sayang pada suami. Itu aja cukup. Tapi pun tak mau dengar lah. Lagi kita duduk dengar tapi ni malam ni tak main masjid ni, dan tidur dengar banyak, kita terus potong. Dan mesej sudah clear, benar sudah clear. Kita dah ada buat salah, kita dah menyesal sungguh-sungguh, menangis apa semua. Dah Ustaz, satu lagi Ustaz, tapi saya taklah kata saya pamit sangat. Dia kata, tapi dia kata dalam hari ini, dia kata dalam seminggu korang-korang lah sekali saya buat sembahyang tahajud. Dia kata, okey ke Ustaz? Dia kata, saya kata more than okay. Dia kata, more than okay. Boleh buat seminggu sekali tahajud, more than okay. Saya kata dah cukup baik lah. Dia kata puasa lega. Okey, Assalamualaikum. Lega cukup lah, sambung pergi lagi puasa balik. Tentang, saya nak beritahu kata tentang apa? Saya nak beritahu kata manusia ni dengan liku-liku hidup ni macam-macam cerita dah. Tapi manusia yang paling baik ialah manusia yang buat silap. Dia tahu kata dia ada Tuhan yang boleh mengampun kesilapan dia. Dia minta ampun dekat Tuhan. Dia manusia paling baik. Itu aja cerita dia. Dalam agama macam tu aja. Jangan sampai hidup sembang seolah-olah dia manusia tak ada dosa. Janganlah sampai macam tu. Tapi jadilah diri kita ni manusia yang kita tahu kita manusia dengan serba kelemahan kita. Kita buat silap, kita minta ampun dekat Tuhan. Cukup, kita sudah jadi manusia yang cukup baik. Tuan-tuan, kita tu baca di masjid ni bab mati. Bab mati adalah satu benda yang siapa pun tak boleh mungkir. Siapa pun tak boleh mungkir. Kaya, pangkat, macam mana pun tak boleh mungkir. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dia mai ajal dia, 1 second pun dia tak awal, dia tak lewat. Kita terima hakikat satu hari kita nak mati. Kita prepare untuk nak menghadapi mati. Mana-mana dosa lepas minta ampun. Hak mana nak mai, hindar diri daripada buat dosa. Kalau terbuat juga satu hari 100 kali, Astagfirullahalazim, Astagfirullahalazim, Astagfirullahalazim. Tuhan doa Adam, Tuhan anytime dia nak ampun kita. Dia duk tunggu kita minta ampun kat dia aja. Tuan-tuan, kita orang Islam, kita beruntung. Sebab Allah duk buka, Allah membeberkan tangan dia pada waktu malam untuk nak terima taubat hamba dia yang buat salah waktu siang. Allah membeberkan tangan dia pada waktu siang untuk nak terima taubat hamba dia yang buat salah pada waktu malam. Kita ingat benda yang macam ni tuan-tuan. Saya pesan diri saya pesan tuan-tuan semua, masing-masing kita pekat-pekat jaga. Kita buat baik untuk kita buat jahat, kita yang akan kena. Lepas ini insya-Allah kita masuk bab majaa fi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam al-lahadu lana wasyaqqu li ghairina. Lepas ini kita akan tengok satu tajuk insya-Allah. Satu tajuk hadis Nabi. Satu tajuk hadis Nabi
Nabi SAW kata al-lahadu lana, liang lahat itu untuk kita, wasyaqqu li ghairina, manakala liang yang lubang tengah itu untuk orang lain. Nabi kata, apa dia? Kita tengok insya-Allah pada kuliah yang akan datang, insya-Allah. Lahat itu Nabi mau macam tu. Lahat kita akan terang yang kata liang lahat tu macam mana. Yang satu lagi liang dia korek macam parit di tengah untuk buang mayat. Nabi kata itu li ghairina. Adakah maksud li ghairina? Maksudnya kalau kita buat begitu salah ataupun tak salah, cuma menyalahi yang afdal. Kita akan tengok insya-Allah. Dan kita akan tengok juga kita hari ni pakai keranda, kita tak pakai lahat, kita pibuh keranda, pibuh mayat tengah keranda. Boleh ke tak boleh? Kita akan tengok insya-Allah. Dan kita akan tengok insya-Allah. Wallahu a'lam. Banyak lagi tuan-tuan tajuk-tajuk yang kita perlu tahu, banyak lagi. Lepas tu dia kata idza udkhilal mayyit al-qabra, ma yaqul idza udkhilal mayyit al-qabra. Apa kita nak kata waktu mayat tu nak letak dalam kubur tu? Kita yang duk tengok ni nak kata apa? Kemudian kita akan tahu lagi, kita duduk di tepi liang ni, masa mayat orang tu nak settle dalam liang tu, kita yang duduk kat tepi ni, kita duduk kepai tanah duduk suara tu, adakah itu daripada suruh agama ataupun kebiasaan adat semata-mata? Kita akan tahu. Kita akan tahu duduk kepai tanah tu adakah agama suruh ataupun bukan suruh agama. Kita nak tengok. Lepas tu dah lepas tanam kubur tu, nak bagi rata kan, nak bagi tinggi sikit kan? Kalau tinggi sikit, berapa tinggi dia? Dia akan bincang semua benda ni berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan, sikit banyak kita berbetul satu hari, kita boleh jadi orang yang buat banyak benda yang betul daripada banyak benda yang salah. Wallahu a'lam. Dia kata bolehkah kita sembahyang gaib, mayat ada di balik pulau sedangkan kita ada di Bayan Baru? Kita nak pergi tak boleh kerana hujan lebat dan sebagainya. Dia kata ini dia masuk dalam masyaqqah. Jadi macam mana kita nak define, kita nak mendefinisikan masyaqqah itu satu-satu yang lain. Misalnya hari itu dia terjadi dengan ribut, dengan hujan lebat, dengan petir, dengan kilat sabung menyambung, pumpang. Sekira-kira kita nak keluar pergi, padahal Bayan Baru dengan balik pulau bukan jauh mana pun. Tapi nak pergi dengan keadaan macam tu, kita tak boleh pergi. Kita pula tak ada kemudahan kereta, apa ada motor je. Kalau nak masuk pergi dalam keadaan nak naik Bukit Lempong. Jadi akhirnya kita tak boleh pergi. Boleh tak boleh kita nak buat sembahyang gaib? Mudah-mudahan boleh. Pasal apa? Pasal dia termasuk di dalam masyaqqah. Dalam masyaqqah. Dia kata tak boleh tadi ni, tak ada masyaqqah apa saja, ta'afi saja nak sembahyang, jangan nak pergi juga tak boleh. Tapi kalau masyaqqah, contoh kalau baca bab dalam fiqh ni, kadang-kadang sembahyang jemaat pun kalau macam ni punya hujan lebat, dia benarkan kita untuk tidak hadir. Dia benarkan kita untuk tidak hadir. Pasal apa? Pasal benda tu masyaqqah. Sekiranya kalau keluar nak jadi bahaya dan sebagainya, tak mau sampai benda tu. Tapi kalau baru hujan kaki dah, tak boleh tak. Benda ni kena hati-hati. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik tidak saya. Kita tangguh dengan tasbih, kafar dan surah Allah. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad fil awwalin wa akhirin wa sallallahu alaihi wa ta'ala ala sayyidina wa ashabi sayyidina rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa ni'man wa mukaffir madina. Ya rabbana lakal hamdu lana bi jalali wa ikramati wa 'azimi sultanik. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وزدنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.